Okey, Assalamualaikum. Hari ini kelas 4B kita sambung balik tentang topik kita, rate of reaction, yang mana kalau tak silap cikgu, kelas terakhir kita bincang tentang tentang huraian yang lebih mendalam, kenapa faktor-faktor yang kita bincangkan, iaitu ada 4 faktor yang mempengaruhi, 4 factors that affect the rate of reaction, that is size of reactant, temperature, concentration and catalyst can affect the rate of reaction. Dan kita cerita semua faktor-faktor ini dengan lebih detail dengan merujuk kepada apa kita panggil teori pelanggaran, iaitu collision theory. Collision theory yang mana kita belajar ada dua perkara yang utama. Collision theory, dia mesti collide dengan tenaga yang betul, iaitu tenaga minima, kita panggil activation energy, dengan orientasi yang betul, correct orientation. Okey, sebelum itu sebenarnya faktor-faktor ini kita boleh investigate di dalam makmal. Contohnya pada buku modul, pada muka surat 168 dan 169 menunjukkan aktiviti-aktiviti yang boleh kita lakukan dalam makmal untuk menentukan faktor-faktor yang boleh can affect the rate of reaction. So contohnya muka 168 kamu boleh rujuk di sini dan boleh melengkapkanlah fill in the blank ni. Okey, so inilah contoh kita nak bincang yang pertama, tentang size of solid reactant. Size of the first factor, size of solid reactant. So inilah radas yang kita gunakan untuk menentukan bagaimana size can affect the rate of reaction. So, ini radas dia. Ada asid dengan kalsium karbonat. Okey, seperti mana kita tahu, asid kalsium karbonat akan menghasilkan salt, carbon dioxide and water. Okey, dekat sini variable yang kita nak tengok adalah berkenaan dengan hasil dia. Daripada hasil tu kita boleh akan mengira the rate of reaction. Hasil di sini bermaksud kita nak kumpulkan, kita nak tangkapkan gas carbon dioxide. So jadi pada tindak balas ni akan bebaskan gas. Bagaimana kita nak mengukur isi padu gas tu? Okey, kita salurkan dia tu gas tube ni, okey, ke dalam basin yang diisi dengan air dan ditelangkupkan dengan burette. Okey, kemudian gas ni bila masuk sini dia akan menyesarkan, displace the water level. Okey, so from here we can get the volume of gas that liberated from the experiment. Okey, kamu catat dia punya problem statement, iaitu how does the size of calcium carbonate chips affect the rate of reaction with dilute hydrochloric acid. Okay. Problem statement hypothesis ini boleh keluar dalam paper 3 untuk batch yang lalu lah. Batch kamu ni kita tak pasti paper 3 dia macam mana lagi tetapi kamu catatlah ni. Okay, kemudian hypothesis, the smaller the size of calcium carbonate, the higher the rate of reaction. Okay, manipulated variables, the size of calcium carbonate, responding variables, the rate of reaction, fixed variable, mass of calcium carbonate, or volume and concentration of hydrochloric
acid. Okay, fixed variable ni boleh ubah yang kita tetapkan ni ada beberapa jawapan lah. Okay, so apparatus, conical flask, basin, delivery tube and rubber stopper, retort stand and clamp, measuring cylinder, burette, stopwatch and wearing balance. Okay, materials, large and small calcium carbonate chips, 0.2 mole dm cube of hydrochloric acid. Procedure, a basin is filled with water until half full. A burette full with water is inverted into the basin. It is then clamped vertically using retort stand. 5 gram large of calcium carbonate chip is raised and put inside the conical flask as shown in the diagram. 50 cm cube of hydrochloric acid, 0.2 mole dm cube is measured and poured into the conical flask. The conical flask is closed immediately with a stopper fitted with delivery tube as shown in the diagram. A stopwatch is started immediately. The volume of gas released is recorded for every 30 seconds. Okay, bila kita start saja eksperimen, akan membebaskan gas. Kita ambil bacaan burette setiap 30 saat. Okay, kemudian setelah habis, step 1 to 8 are repeated using 5 gram small calcium carbonate chip to replace 5 gram of large calcium carbonate chips. Okay, kemudian eksperimen itu diulang semula menggunakan serbuk ataupun saiz yang lebih, calcium carbonate yang lebih kecil. Okay, so eksperimen ini kemudian kita buat data lah, data untuk large and small carbonate chips. Inilah contoh eksperimen mengkaji to investigate factors size of reactant in the lab, in the laboratory. Okay, so daripada eksperimen tadi, okay, ini eksperimen 1, menggunakan bahan yang sama tetapi berbeza dari segi size, size reactant, size of reactant. Okay, seterusnya, kalau kita sketch graf atau kita buat graf daripada data yang kemungkinan kita akan dapat. Okay, so kamu punya graf mestilah volume of carbon dioxide over time or versus time. Okay, paksi Y adalah volume of carbon dioxide. Okay, so over time. Okay, bagaimanakah bentuk perubahan isi padu gas karbon dioksida, okay, sepanjang masa yang eksperimen tersebut. Okay, jadi graf atau lakaran graf kamu mesti ada tajuk dia berserta dengan unit lah. Tak ada tajuk tanpa unit, salah. Cikgu banyak kali tekankan, form 5 pun banyak kali buat tajuk tapi tak ada unit, so hilang markah. Okay, so ini lakaran dia. Anggaplah ini eksperimen yang pertama. Bentuk dia, kalau kita tengok variable observable changes dia, kita tengok gas. Okay, over time maksudnya gas tu makin lama dia akan meningkat. Okay, satu ketika dia akan mendata. Okay, inilah bentuk dia lah. Okay, kita anggaplah ini bentuk lengkung. Okay, lengkung graf eksperimen 1. Okay. Okay, jadi di sini bagaimana kita hendak melakar lengkung bagi graf yang kedua. Okay, sekarang ni bagaimana kita nak buat lengkung graf yang kedua. Adakah sama seperti mana lengkung eksperimen yang pertama atau tidak sama? Okey, kita tahu bahawa size yang lebih kecil, smaller size of reactant will have higher rate of reaction. The larger size will have lower rate of reaction.
For experiment 1, the size is smaller. Jadi eksperimen 1 mempunyai higher rate of reaction. Higher rate of reaction means what? Eksperimen dia cepat. Cepat bermaksud gas yang terbebasnya lebih banyak lah, cepat, lebih banyak terkumpul. Okay? Jadi kita akan dapat lengkung yang seperti ini. Okay, maka bagi saiz yang lebih besar, okay, kita akan dapati takat rate of reaction is low. Rate of reaction is low means eksperimen tu lambat. Lambat maksudnya gas yang terbebas tu kurang lah daripada yang asal lah. Jadi lakaran dia lebih kurang macam ni, kurang. Okey. Tapi okey, ke manakah menghalanya seterusnya ni? Dia macam ni. Okey, sama ada dia ke atas, dia sama, atau dia kurang ke sini. Ada 3 pilihan. Jadi bagaimana kita nak tahu lengkung ini, the curve lebih yang asal ke, sama, atau kurang? Okay, yang akhir ini ditentukan oleh amount reactant yang gunakan. Maksudnya, kalau eksperimen yang kedua menggunakan amount bilangan yang sama seperti eksperimen pertama, maka jumlah gas yang terbebas akhirnya mesti dia akan bertembung sama jugalah. Sebab kita guna bahan yang sama. Jadi di hujung eksperimen dia akan menghasilkan gas yang bilangan amount yang sama juga. Okey, cuma beza dia di bahagian ini, di permulaan inilah, sama ada dia cepat atau lambat. Bermaksud the more steeper the curve means indicate that this curve is higher rate of reaction compared to the second curve. Sebab dia kurang less steeper, kurang curam. Maksudnya semakin curam menunjukkan dia higher rate of reaction. Kalau kurang curam, less or lower rate of reaction. Jadi ini cara kita baca lengkung graf lah daripada eksperimen kita tadi. Inilah graf yang kita akan dapat daripada eksperimen rate of reaction. Kenapa dia berjumpa balik? Kerana amount bahan yang kita gunakan sama. Bermaksud isi padu akhir yang gas yang kita akan terbebas tetap sama. Yang membezakannya rate of reaction saja. Okey, maksudnya kalau kamu tengok lengkung ni, kenapa dia mendata di sini? Okey. Dia mendata di sini maksudnya dia telah habis eksperimen di sini kan. Okey, masa dia lebih, contohnya masa dia T1 habis sini. Ini mendata ni maksudnya dia dah habis. Tapi eksperimen yang 2 masa bila dia habis? Lambat. Sampai masa sebelah sini baru dia habis. Itu beza dia. Eksperimen 1 cepat habis. Habis tu macam mana kita tahu? Tempat di mana dia mula mendata tu. Tu maksud dia dah habis lah. Okey. Okey, seterusnya kita lihat faktor, habis tentang faktor saiz tadi, kita sambung kepada faktor kepekatan larutan. Okey, tak silap cikgu dah bagi contoh kepekatan concentration dalam kelas. Cikgu gunakan asid yang lebih pekat kan. Okey, tapi untuk faktor kepekatan ni, contoh yang diberikan dalam buku teks atau buku modul ni dia agak sedikit berbeza. Sedikit berbeza. Okey, di sini kita akan dapat lihat satu bahan yang agak baru, mungkin kita tak pernah dengar, iaitu tindak balas antara, nama dia sodium thiosulfate solution react with sulfuric acid. Sodium thiosulfate solution react with sulfuric acid. Jadi apakah variables yang kita nak gunakan untuk mengukur the rate of reaction? Kalau sebelum ini tindak balas tu kebiasaannya kita lihat through the gas that liberated.
kita lihat daripada segi gas yang terbebas itu, kita boleh ukur dari segi kadar tindak balas dia. Tapi untuk eksperimen kali ini kita tak menggunakan variable gas. Kita tengok benda lain untuk mengukur kadar tindak balas. Tak apa, nanti cikgu kita tengok go through to the experiment. Kita akan lihat bagaimanakah dia lihat dari segi apa. Okey, ini secara ringkas cikgu ingat lupa tindak balas antara sodium thiosulfate, okey, tindak balas dengan asid sulfurik. Cikgu secara umum lah, cikgu masih ingat lupa. Okey, so bertindak dengan asid sulfurik, dia akan menghasilkan 1 garam natrium sulfate dan sejenis gas sulfur dioksida. Okey, dan sulfur ni diwujud dalam bentuk solid pepejal yang berwarna kuning dan air. Okey, jadi kita nak ukur apa sini? Biasanya kita ambil gas kan, tapi kali ni kita tak ambil gas. Kita ukur sulfur ni. Sulfur, sebab makin lama sulfur makin banyak, maksudnya pepejal sulfur ni berwarna kuning ni dia makin banyak dalam campuran tersebut. Okey, jadi apa yang dia buat adalah dia letakkan conical flask campur bahan-bahan eksperimen tadi. Kemudian di bawah conical flask ni dia letak satu kertas turas kertas turas. Okey, kemudian dia pangkah X. Dia letak pangkah X. Okay, tujuan dia lah kita nampak mata ni, kita akan catat masa yang diperlukan untuk kita pangkal X ni hilang. Kenapa hilang? Kerana sulfur tadi yang makin lama makin banyak, dia akan menutup, menghalang daripada kita melihat pangkal X. Itulah cara dia, iaitu eksperimen yang akan menghasilkan sulfur. Yang penting tu sulfur tadi, dia akan menghalang, makin lama dia akan menghalang X tu daripada kita kelihatan. Okay, jadi kita setelah campur tu kita catat masa sehinggalah kita tak nampak, kita stop. Itulah masa yang kita nak. Maksudnya eksperimen ni kita akan ulang-ulang dengan mengubah kepekatan salah satu bahan ni lah, kepekatan. Okey, kita akan mengubah kepekatan sodium thiosulfate. Kita akan buat eksperimen ni 5-6 kali dengan mengubah kepekatan sodium thiosulfate. Jadi kita boleh bayangkan tak, kalau kita guna lebih pekat, maka maksudnya apa? Kita dah belajar, the higher the concentration, the higher the rate of the reaction, right? Jadi kalau lebih pekat, kadar tindak balas dia cepat, the rate of reaction dia tinggi, maka lagi cepatlah dia menghasilkan sulfur. Bila banyak sulfur dihasil, kita makin cepat masa untuk pangkal X hilang. Itulah dia punya cara kerja dia. Okey, so cikgu baca langkah-langkah dia. So kamu boleh catatlah dia punya ni dalam buku kamu. Okey, problem statement. How does the concentration of sodium thiosulfate solution affect the rate of its reaction with sulfuric acid? Okey, problem statement kamu mesti diakhiri dengan tanda soal ni, dan mesti bermula dengan perkataan how does. Okay, how does bermula dengan pertanyaan. Hypothesis: when the concentration of sodium thiosulfate solution increases, the rate of reaction with sulfuric acid increases. Okay, manipulative variables: concentration of sodium thiosulfate solution. Ini kita ubah. Manipulated kita ubah concentration of sodium thiosulfate solution. Responding variable, the rate of reaction. Okay, kenapa Wak Afifah ni, penulis buku ni dia kosongkan ni? Sebab benda ni penting, boleh keluar. Kalau batch yang lepas dia selalu tanya ni dalam kertas 3. Okay, fixed variable. Apa yang kita tetapkan, tetapkan apa ni?
temperature boleh, temperature of the mixture. Ada banyak tapi pilih salah satu lah. Mungkin cikgu ambil temperature of the mixture. Ataupun kita tetapkan volume and concentration of dilute sulfuric acid. Sulfuric acid memang kita tak ubah, kita hanya ubah concentration of sodium thiosulfate. Okey, apparatus kamu boleh baca. Okey, material dia. Okey, kita terus kepada prosedur dia. 50 cm cube of sodium thiosulfate solution is measured and poured into a conical flask. The conical flask is placed on top of a piece of paper with a mark X at the center. 5 cm cube of sulfuric acid, 1 mole dm cube is measured and poured quickly and carefully into the conical flask. Swirl the conical flask at the same time. Start the stopwatch. The mark X as shown in the above diagram is observed. The stopwatch is stopped immediately when the mark X is no longer visible. Okay. The time taken for the mark X is no longer visible is recorded. And then we repeat step 1 to 6 using different volume of sodium thiosulfate solution with different volume of distilled water as shown in the table. Okey, sebenarnya langkah 7 ni kita ulang menggunakan kepekatan sodium thiosulfate yang berlainan. Tapi macam mana dia mencairkan biasanya eksperimen kedua lebih cair lah daripada asal, ketiga lebih cair, keempat semakin cair lah. Okey, iaitu dengan cara kita lihat di sini. Nampak ini eksperimen pertama. Dia pakai 50 cm padu. Okey. Dengan kepekatan berapa tadi? 0.2 tersilap cikgu. Berapa? 0.2 ke? Kepekatan dia ni. 0.2. Okey. Kemudian dah habis eksperimen pertama dan kita dapat bacaan pangkat X tadi. Kita ulang balik dengan eksperimen kedua. Cuba lihat apa yang kita buat adalah kita ambil 40 sahaja 0.2 mol, kemudian kita campur dengan 10 cm padu air suling. Campur dalam tu jumlah dia tak 50 tapi dia sudah semakin cair. Buat eksperimen dan catat bacaan pangkat X hilang. Kemudian eksperimen ketiga kita ulang balik tetapi kita guna 30 volume of sodium thiosulfate 0.2 mol, tetapi kita campur 20 lagi air suling. Bermaksud dia semakin cair. Kita ulang sampailah last kali eksperimen. Kita ambil parti 10 cm padu sulfuric acid, sodium thiosulfate 0.2 mol, kemudian kita campur dengan 40 air suling. Maka dia semakin cair. Kita dapat bacaan dia lah. Kita akan dapati macam mana bacaan dia. Bacaan dia kalau pekat, pangkat X hilang tu lebih cepat lah. Makin lama dia makin lambat. Ni beza dia dengan graf yang kita buat sebelum ni. Dan juga beza dengan cikgu eksperimen yang cikgu tunjukkan di dalam kelas. Yang ni dia pakai yang lain sikit. Dia tengok variable yang lain. Jadi bentuk graf kita pun nanti kamu akan lihat dia akan lain sikit. Okey, kita lihat graf yang kita akan dapati lah. Graf kita seperti biasa mesti ada paksi Y. Dan paksi Y ni di bawah biasanya time lah, masa. Okey, yang atas ni adalah ni masa apa? Masa untuk pangkat X hilang. Manakala yang ini adalah kepekatan concentration of sodium thiosulfate beserta dengan unit dia lah, mol dm cube. Okey, bagaimana bentuk graf dia? Okey, kita dapati kalau paksi Y ni semakin tinggi ni bermaksud kepekatan dia tinggi dah. Okey, kalau di atas ni mula-mula kita guna kepekatan tinggi lah kan. Okey. Kepekatan tinggi. Okey, masa pangkat X hilang macam mana? Cepat. Okey, so sini. Okey, kemudian bila kita campur air, sebenarnya ada pengiraan dah untuk mendapatkan kepekatan yang eksperimen yang kedua.
Okey, sebenarnya eksperimen kepekatan dia semakin cair. Cair itu maksud semakin ke bawah lah sini. Dan masa dia pun makin lambat sikit lah. Betul. Okey. Kemudian eksperimen ketiga, kita campur air lagi. Kepekatan dia pun makin cair dan masa dia pun makin lama. Okey. Kita cair lagi. Setelah eksperimen kita campur air suling, dia pun ambil masa makin lama. Okey, yang ketiga, yang last terakhir, makin cair. Okey, masa dia pun kamu akan buat lagi lama. Okay, jadi bentuk lengkung dia pelik sikit, dia macam ni. Okey. Lengkung dia pun mesti curve, smooth curve, tak boleh pakai pembaris. Cuma eksperimen pangkat X ni, dia ada satu lengkung je dalam satu kertas graf tu, satu lengkung je. Tak seperti mana eksperimen sebelum ni kita boleh letak lengkung-lengkung lain. Untuk eksperimen ni satu lengkung ni sahaja. Okey. Dia ada satu lagi lengkung. Lengkung tu tapi bukan kat sini, kita buat dekat graf yang baru. Nanti cikgu tunjukkan macam mana. So inilah dapatan daripada kaitan kepekatan tinggi, maka masa pangkat X cepat. Okey. So cikgu rasa cikgu berhenti sini dulu. Kita akan sambung. Sebenarnya faktor ni tak habis lagi. Faktor apa nama ni? Concentration. Dia agak berbeza dengan apa yang kita bincangkan di dalam kelas. Dalam kelas kita faktor kepekatan juga, tapi kita lihat gas yang terbebas, kan? Tapi sekarang ni kita tak lihat gas terbebas, kita lihat benda lain. Jadi graf dia pun bentuk lain. Okey, kalau kita eksperimen ni kita fokus kepada gas yang terbebas, maka kita akan dapat seperti mana gas lengkung sebelum ni. Tapi kita tengok dari segi lain, maka graf dia bentuk lain. Okey, itu saja. Kita akan sambung untuk eksperimen perbincangan kita pada waktu yang lain.